Assalamualaikum. Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita iaitu berkaitan dengan sudut. Hari ini kita akan belajar mengira dan menyelesaikan masalah melibatkan sudut. Okey, sudut pada garis lurus. Okey, jumlah ataupun hasil tambah sudut pada garis lurus, nilai dia ialah hasil tambah sudut ialah 180 darjah. Okey. Sudut pada garis lurus ni apa? Okey, kalau korang perhatikan ni satu garis lurus. Jadi, kita ada dua sudut iaitu 70 dan A. Jumlah kedua-dua ni akan memberi nilai 180. Okey, jadi adakah kamu boleh mencari nilai A? Ya, kamu boleh mencari nilai A. Kamu tahu satu garis lurus ni sudut dia 180. Jadi 180 darjah diperolehi dengan 70 darjah tambah A. Okey, kamu boleh tak cari sudut A? Boleh dengan cara kamu belajar 70 ni nilai dia positif. Bawa ke kiri jadi negatif. Jadi 180 tolak 70 darjah. Terus dapat nilai A. Jadi tekan kalkulator dapatlah 110. Lah jawapan dia. Okey, so nombor 2. Cikgu kata jumlah hasil tambah sudut pada garis lurus. Okey, kamu perhatikan. Ini ialah garis lurus. Garis lurus mesti ingat dalam kepala 180. Jadi kalau nampak persegi kotak macam ni ialah 90 darjah. Jadi kamu boleh tahu, kamu tahu 180 darjah diperolehi dengan 60 darjah ni. 60 darjah tambah A, nilai yang kamu tak tahu, tambah dengan 90. Okey. Ni 90 ni cikgu nak ingatkan sekali, kalau dia buat ada kotak kecil persegi ni, confirm 90. Okey, so jadi kita nak cari dia 180 sama dengan, kita jumlahkan dulu. 60 dengan 90, 150 tambah A. Jadi A diperolehi dengan 180 tolak 150. Jadi nilai A itu ialah 180 tolak 150, 30 darjah. Okey, ini ialah berkaitan dengan sudut bagi garis lurus. Ingat, hasil tambah sudut dia mesti 180. Garis lurus, hasil tambah sudut-sudut dia kalau ada 4 ke 2 ke macam ni, 2 campur 2 ni mesti 180. Okey. Okey, cikgu buat lagi satu contoh. Okey, nombor 3. Okey, garis lurus kan? Hasil tambah sudut dia mesti 180. Okey, jadi kita buat 60 tambah A tambah 50 mesti menjadi 180 darjah. Okey, 60 dengan 50 campurkan dia dapat 110 tambah A sama dengan 180 darjah. A diperolehi dengan 180 darjah tolak ni positif kan. Kita nak A je kan. 110 tak mahu kan. P belah kanan. Jadi tolak 110 darjah. Jadi 180 tolak 110. Jawapannya 70. Siap jawapan A. Okey, sekarang kita tengok nombor 4. Okey, ingat. Garis lurus. Hasil tambah sudut-sudut dia mesti 180. Jadi 40 darjah. Tambah apa tu? 30 darjah ni. 30 darjah tambah A tambah 50 sama dengan 180. 40 campur 30 70 campur 50 120 tambah A sama dengan 180 darjah. A sama dengan 180 darjah tolak 120 ni positif. Mai belah sini jadi negatif. Okey, jadi jawapannya 180 darjah tolak 120 darjah, 60 darjah. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, sudut refleks kamu mesti ingat. Okey, dia lebih daripada 180 kurang daripada 360 darjah. Okey, sudut putaran lengkap ialah
360 darjah. Okey, so macam ni. Kita tengok tu. Jumlah sudut-sudut pada satu titik. Okey, ni ada satu titik. Sudut dikelilingi ialah 360 darjah. Bila kita bahagi kepada 4, ini 90, 90, 90, 90. Okey, so kat sini ada ni kalau macam ni dipanggil sudut putaran lengkap. Okey, di mana sudut putaran lengkap tu dia ada satu titik. Dan hasil tambah sudut-sudut dia ni satu titik lah. Okey, di sudut-sudut dia bila campur semua ni akan jadi 360. Jadi A campur B campur C 360. Okey, kita tengok contoh. Ingat sudut putaran lengkap 360. Jadi A campur 100 darjah campur dengan 140 darjah. Jumlah dia 360. Di A tambah dua-dua ni 100 tambah 140 240 darjah sama dengan 360 darjah. A sama dengan kita nak A saja. 240 ni kita bawa ke kanan jadi 360 tolak 240. Hasil dia tolak 2 ni dapat 120 darjah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, di satu titik hasil tambah sudut-sudut dia mesti 360. Kamu tengok ni ada kotak kecil ni. Jadi ni ialah 90 darjah. Jadi 90 campur dengan, kamu tulis ikut bersebelahan. Jangan ambil ikut dan. Saya ambil 90, saya ambil A, saya ambil 100 tambah dengan 65. Jangan. Kalau kamu ambil 90, okey, sebelah dia apa? 65 darjah. Lepas tu campur dengan sebelah dia apa? A. Sebelah dia apa? 100. So, kalau kamu nak ambil 90 dulu, 90 tambah 100. Sebelah 100 dia 100, A tambah A. Tambah sebelah A 65. Buat macam tu. Ikut suka kamu nak buat putaran dia ikut lawan jam atau ikut jam ataupun lawan jam. Tak semestinya start dengan 90. Kamu boleh start dengan 100. 100 kalau ikut jam, 100 tambah 90 tambah 65 tambah A. Jangan ambil start 100 tambah 65, start tambah A. Jangan. Okey, jumlah tadi sudut dia ialah 360. 90 tambah 65 tambah 100 ialah 255 darjah. Okey, tambah A sama dengan 360 darjah. Kita nak A kan. Jadi 360. 255 ni positif, mai belah kanan jadi negatif 255. So tekan kalkulator dapatlah 105 darjah. Okey, kamu tulis 105 darjah dan sekali kamu bawa makeup. Cikgu panggil makeup. Buat bulat-bulat. Ini simbol dia darjah. Okey, ini adalah berkaitan dengan satu sudut putaran lengkap. Okey, kamu mesti tahu sudut putaran lengkap mesti campur hasil tambah sudut-sudut dia mesti 360. Okey, so sekarang hari ni kita nak belajar sudut bertentang bucu. Okey, so kalau bertentang, ingat perkataan bertentang, A dengan C adalah bertentang. Jadi sudut A, cikgu dah ajar simbol ni apa? Simbol dia sudut A sama dengan sudut C. Okey, dia bertentang. Jadi sudut A bertentang dengan sudut C. Jadi nilai dia sama. Okey, ingat ni ialah sudut putaran lengkap. Okey, so jadi D pula bertentang dengan B. Jadi sudut B sama dengan sudut D. Okey, ingat sifat sudut bertentang bucu. Okey, so sekarang kita nak pergi sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, kalau kamu perhati, ni kalau cikgu tutup C dengan D ni, kamu akan dapat satu garis lurus A ni. Jadi bila garis lurus ni, A dengan D ni bila ditambah dia akan menjadi 180. Okey, kalau cikgu kita tutup garisan ni, jadi garisan ni adalah garisan lurus. Jadi B dengan C ni campur dia mesti 180. Kita buat A dengan B pula. A dengan B, kalau garisan ni satu garis lurus, jadi A campur B 180. Okey, B dengan C. Okey, satu garis lurus ni. Okey, kalau cikgu buat garisan, terangkan garisan ni.
Okay, so ni garis lurus. B tambah C, C 180. Okay, B tambah C. C tambah B pun tak apa. Dia terbalik tak apa. Okay, so kita tengok contoh. Sebelum tengok contoh, apa kita dah belajar? Sudut bertetang bucu, sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, kita tengok contoh. Okey, so kita nak kena cari nilai A, B dengan C. Okey, kita tengok tadi sifat sudut bertentang. Okey, kalau kat sini C dengan B bertentang tapi dia tak ada sudut. Nilai sudut dia tak ada. Jadi kita cari A dulu. Okey, A 130 dia bertentang dengan A. Jadi nilai A kita 130 darjah. Okey, so sini A kita 130 darjah. Okey, ni satu garis lurus yang bersilang kan. Jadi A campur B. Jadi sifat dia sudut garis yang bersilang 180 darjah. A kita ialah 130 tambah B sama dengan 180 darjah. B kita ni kita tak mau kan 130 buat B belah sana. Jadi 180 tolak dengan 130. Dapatlah 50 darjah. Okay, B kita 50 darjah. Kalau kamu tengok ni garis lurus. B dengan 130 garis lurus kan. Bila campur dapatlah 130 campur 50 dapat 180. Okey, bila B ni 50, dia bertentang dengan C kan. Automatik C kamu 50 darjah. B kamu pun lupa nak tulis tadi 50 darjah. Okey, siap. Tak payah dah buat pengiraan ni. Ingat sifat pertentangan. Tulis 50 darjah. Okey, terus jadi ya. Okey, tengok contoh ni pula. Satu titik. Ada sudut-sudut campur dia ni semua mesti 360. Okey, so jadi sudut yang sudut yang bersebelahan ada garis bersilang. Okey, so kalau tengok ni sudut bersebelahan 120 bila bersebelahan dengan dia akan menjadi satu garis lurus kan. Okey, jadi bila satu garis lurus hasil tambah sudut dia ialah 180. Jadi 120 dengan Y bersebelahan dia pada satu garis lurus. Jadi 120 darjah tambah Y sama dengan 180 darjah. Jadi cikgu ulang 120 darjah ni bersebelahan dia ialah Y. Dia adalah satu garis lurus. Okey. Jadi bermaksud Y kita ni campur dengan 120 jadi 180 darjah. Y jadi kita nak Y 120 ni dah tak mau P belah sana jadi tolak 120 darjah. Sedia ada 180. Jadi Y kita ialah 180 darjah tolak 120 jadi 60 darjah. Okey, Y 60 darjah. Okey, so Y 60 darjah. Okey, kalau korang perasan ni dua garisan ni bersilang. Jadi Y dengan Z bersilang. Y dengan Z ni bertentang. Bila bertentang Y 60 Z confirm 60 darjah. Okey, so sekarang kita nak cari X. X kalau korang perasan ni satu garis lurus. 180 lah kan satu garis lurus. Jadi satu garis lurus ni dia ada 3 nilai. Okey, so jadi kita nak cari Y 80, 60 sini berapa? Okey, jadi 80 satu garis lurus kan. Okey, tambah dengan 60. Okey, kamu tulis X pun tak apa sebab cikgu kata tulis bersebelahan kan. 80 tambah X tambah Y. Y kita 60 tambah 60 terus tulis 60. Okey, so sama dengan 180. 80 dengan 60 bila ditambah dah 140 tambah X sama dengan 180. X diperolehi dengan 180 tolak dengan 140. Sebab 140 ni positif main belah sini jadi negatif 140. Jumlahkan dia dapatlah 180 tolak 140 dapatlah 40 darjah. Okey, siap. Okey, satu lagi contoh. Ini sudut pada satu titik ada panggil sudut putaran lengkap. Jadi jumlah semua 360. Ada yang sudut bertentang tak? Okey, so kamu tengok 70 dengan C ni dia bertentang. Jadi C kamu tak payah duk kira apa, terus 70. Okey, so
Bila C ni 70, B boleh dapat tak? Okey, ni satu garis lurus. Jadi 70 dengan C dengan B bersebelah. Jadi 70 itu C tambah B sama dengan 180 darjah. B sama dengan 180. Tolak ni sebab 70 ni positif minus ni ditolak 70. Jadi jumlah dia ialah 110. Dapatlah B ni 110 darjah. Okey, so kamu tahu kamu nak kira menggunakan 360 pun boleh ataupun satu garis lurus pun boleh. Okey, kalau kita nak kira sudut pada sudut putaran lengkap 360 darjah, kita buat kaedah. Tak payah menggunakan sudut pada garis lurus. Okey, kita campur semua ni sudut pada putaran lengkap. Jadi kita ambil A campur 40 campur 70 campur 110 tambah 70. Cikgu ikut putaran jam. Okey, jadi A campur 40 campur 70 campur 110 campur 70 bersamaan dengan 360. Okey, kamu jumlahkan semua. A sama dengan 40 dengan 70, 110 tambah 110, 220. 220 campur 70, 290. Ikan semua. Okey. Tambah dengan 290 sama dengan 360. A sama dengan 360. Ni tak mau. Lepas sini tolak 290. Jadi nilai A kamu ialah 360 tolak 290, 70 darjah. A 70 darjah. B kita tadi 110. Okey, kita jawab contoh 10 pada buku teks. Okey, muka surat 186. Okey. 186. Dalam raja di sebelah, PSQ, RSTU dengan PTV ialah garis lurus. Okey, bila disebut garis lurus mesti 180 darjah. Okey, cari nilai X dengan Y. Okey, dia kata apa? PSQ. PSQ garis lurus. Okey, garis lurus. RSTU garis lurus. PTV garis lurus. Okey, kalau kita tengok ni garis lurus kan? PTV jadi garis lurus. Okey, RSTU ni garis lurus, jadi maksudnya garisan yang bersilang. Jadi Y ni bertentangan dengan 62. Jadi automatik Y kita 62 darjah. Okey, siap. Okey, jadi nilai X pula. Okey, nilai X pula. Okey, X ya RSTU garis lurus. Ni garis lurus. Jadi bila sini garis lurus. Jadi maksudnya hasil tambah dia 180. Jadi 135 tambah X sama dengan 180 darjah. X sama dengan 135 kita tak mau. Jadi 180 tolak dengan 135. Jadi X kamu tekan kalkulator. 180 tolak 135, jawapan dia 45 darjah. Okey, siap. Okey, kita tengok contoh satu lagi. Sama juga ni contoh 187 pada muka surat. Okey, kamu kena baca soalan ni. Jangan tengok soalan ni susah, jangan. Kamu baca satu-satu pelan-pelan, cuba fahamkan. Okey, POR satu garis lurus. Satu garis lurus mesti ingat 180. Jadi TOQ garis lurus juga. Jadi 180 darjah. Ingat. Okey. So, kita tengok balik POR 180. Nak cari nilai X dengan Y. Y ada 2, X kan. Macam susah. Kita tengok TOQ dulu. TOQ. Okey, lagi senang. TOQ ni dia ada Y 72. Okey. So jadi macam mana lagi? Okey, boleh. Okey, kalau kamu perasan, okey, TOQ dengan POR dia garis lurus kan? Jadi garis lurus yang bersilang. Jadi sudut bertentangan. Jadi 72 darjah dengan
60 tambah X, ya, sudut bertentang. Ya, macam ni lah cikgu lukis. T, ni P, ni A, ni Q. 72 ni dia bertentang dengan sini. Okay, di sini ialah 60 tambah X. Jadi bermaksud X tambah 60 sama dengan 72. X sama dengan 72 tolak 60. Okey, X sama dengan tolak ni dapatlah 12 darjah. Okey, so bila dapat 12 darjah, kita nak cari Y pula. TOQ garis lurus kan? Okey, bila ni garis lurus, okey, kata cikgu padam ni. Jadi Y garis lurus, Y campur Y tambah 72 sama dengan 180 sebab dia garis lurus. Apa? Y campur Y dapat apa? Y campur Y 2Y tambah 72 darjah sama dengan 180. 2Y sama dengan 72 dah tak mahu kan? Jadi tolak 72. 180 tolak 72 dapat 108. 2Y. 2Y sama dengan, kita nak 2Y ke kita nak Y? Kita nak, okey, 2Y. Kita tolak dulu dapat 18. Kita nak Y saja. Jadi 108 bagi 2. Ni Y kita ialah, bagilah. Dapatlah 54. Bagilah macam mana? 18 bagi 2, tekan kalkulator. Dapatlah 54. So, kita dapatlah jawapan Y dengan X. Okey, ni pada pandangan mata cikgu. Kamu juga boleh buat dengan cara, tak semestinya cara ni. Kamu boleh buat macam ni pun boleh. Dia kan sudut bertentangan. Jadi, okey, so macam ni. Kamu tengok ni garis lurus kan? POR kan? Jadi X tambah 60 tambah Y tambah Y 180. X ni kita dah tahu 12. 180 dah 20 darjah. Okey, jadi 180 tolak 12 tolak 60 dapat nilai 2Y. Lepas tu bahagi pula. Dia macam-macam boleh kita dapat jawapan. Tapi mesti kita ingat sudut pada garis lurus, sudut pada yang garisan bersilang, ataupun sudut satu sudut putaran lah. Kena ingat sifat-sifat tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, so cikgu ingatkan kamu kena ingat sifat-sifat sudut yang cikgu terangkan. Barulah kamu boleh menjawab soalan. Okey.